InsyaAllah. Dan 66. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sidang penonton yang dihormati sekalian, Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini terdapat bersama di Raudhah Ilmu bersama saya. Mudah-mudahan pertemuan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Teman-teman dikasihi sekalian, kita masih lagi dalam kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Kita pada ayat yang ke-66 ya, iaitu bagaimana Nabi Allah Yaqub alaihi salam telah memberikan syarat kepada anaknya untuk membawa Bunyamin pergi bertemu dengan menteri yang bertanggungjawab menjaga makanan di negeri Mesir, iaitu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, yang mereka tidak mengenali Nabi Yusuf kerana Nabi Yusuf sudah menjadi meningkat remaja, menjadi anak muda berbanding dengan abang-abang mereka yang sudah pun tua. Baik tuan-tuan sekalian, qala Allah Ta'ala, qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunnani bihi illa an yuhata bikum. Falamma atawhu mawthiqahum qala Allah ala ma naqulu wakil. Bapa mereka berkata, aku tidak sekali-kali akan melepaskan dia Bunyamin pergi bersama-sama kamu sehingga kamu memberi kepadaku satu perjanjian yang teguh bersumpah dengan nama Allah bahawa kamu akan membawanya kembali kepadaku dengan selamat, kecuali jika kamu semua dikepung dan dikalahkan oleh musuh. Maka tak kala mereka memberikan perjanjian yang teguh bersumpah kepadanya, berkatalah ia, Allah jualah yang menjadi saksi dan pengawas atas apa yang kita semua katakan itu. Baik tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Nabi Allah Yaqub alaihi salam telah diminta oleh anak-anaknya untuk membawa Bunyamin atas menunaikan syarat daripada menteri yang menjaga hal ehwal makanan di negeri Mesir. Maka Nabi Yaqub alaihi salam selaku seorang ayah, beliau tidak berasa aman dan tidak berasa tenang di atas permintaan itu kerana telah berlaku sebelum daripada ini anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam telah khianati kepada perjanjian mereka dan mereka telah membuang Nabi Allah Yusuf alaihi salam, sehingga Nabi Yaqub terpaksa menanggung derita berpisah dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Hari ini anak-anak dia minta lagi adik kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam untuk apa tuan-tuan sekalian? Untuk bawa pergi nak mengambil makanan. Maka Nabi Yaqub alaihi salam berkata, dan dia mengingati sejarah awal yang berlaku ke Nabi Yusuf, Idza qala lan ursilahu ma'akum, kata sekali-kali aku tidak membenarkan Bunyamin pergi bersama kamu sehinggalah kamu ikat di antara aku dengan kamu ini satu perjanjian. Satu perjanjian yang teguh, yang kukuh. Satu perjanjian yang teguh, yang kukuh, bahawasanya kamu ni tidak akan buat khianat kepada Bunyamin seperti mana kamu telah buat kepada Yusuf, dan mengembalikan kamu dengannya. Bunyamin tu muak balik mari semula,
ke tempat aku ni, kecuali jika berlaku apa-apa halangan, kamu mati ataupun musnah ataupun diserang oleh musuh dan sebagainya, dan kamu tidak berjaya untuk menyelamatkan Bunyamin itu. Ni tuan-tuan semua, perjanjian begini kita panggil sebagai yaminan, yakni satu sumpah lah. Satu sumpah perjanjian untuk mengikat di antara anak-anak Nabi Yaqub dengan tidak khianat kepada Bunyamin tadi. Jadi secara lampau yang dihadapi oleh ayah Nabi Yusuf alaihissalam ini menyebabkan dia tak berapa berani nak lepaskan adiknya, takut peristiwa yang sama berlaku, ataupun kita kata pisang berbuah dua kali. Apabila mereka beri perjanjian mereka, yakni bila mereka beri perjanjian mereka bahawa mereka akan menjaga Nabi Bunyamin, qala Allahu ala ma naqulu wakil, maka Allah Subhanahu wa taala jualah yang menjadi saksi dan pengawas atas apa yang kita semua katakan itu. Yakni segala-galanya itu adalah terserah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha berkuasa lagi Maha Esa. Jadi kita serahlah, lepas kita usaha tuan-tuan, kita berusaha, kita berikhtiar, akhir sekali serahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang bapa, maka Nabi Yaqub alaihi salam dia pesan kepada anak-anaknya supaya pergi dengan selamat, balik dengan selamat, ikut dengan cara yang selamat. Dia pesan kepada anak-anak dia, ya. Apa dia kata? Wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni ankum min Allahi min syai'in inil hukmu illa lillahi alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Dan ia berkata lagi, Nabi Yaqub berkata lagi, ya, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk ke bandar Mesir dari sebuah pintu sahaja, tetapi masuklah dari beberapa buah pintu yang berlainan. Dan aku dengan nasihatku ini tidak dapat menyelamatkan kamu dari sesuatu takdir yang telah pun ditetapkan oleh Allah. Kuasa menetapkan sesuatu sebab dan musabab itu hanya tertentu bagi Allah. Kepadanya lah aku berserah diri, dan kepadanya lah hendaknya berserah orang-orang yang mahu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yaqub alaihi salam selepas dia bersetuju menghantarkan Bunyamin bersama-sama dengan adik-beradik dia pergi ke negeri Mesir, maka dia berpesan kepada anak-anaknya. Nabi Yaqub ni tuan-tuan semua, dia pesan kepada anak-anaknya, dia pesan bahawasanya jangan masuk melalui pintu yang satu. Maksudnya jangan masuk ke suap itu, puakmu seramai sebelah orang ni jangan masuk ke suap itu. Kenapa? Kerana anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam ni, kata ulama, kanu min ahli jamalin wa kamal. Kerana mereka ni adalah puak-puak yang comel dan puak-puak yang agak sempurna lah. Maka kata jumhurul mufassirin, li'alla tusibuhum al-ain, supaya orang tidak dengki kepada mereka, orang tidak khianat kepada mereka. Jadi tuan-tuan semua, khianat ni satu perkara yang biasalah. Bila tengok orang lebih, maka akan berlakulah khianat dah. Jadi kita kena jaga diri daripada letakkan diri kita di tempat yang membolehkan seseorang itu akan melakukan perkhianatan dan sebagainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haqqun, yakni ain, sesuatu yang mempunyai kesan atas perbuatan itu adalah benar, ya. Baik tuan-tuan semua, kadang-kadang ain ni boleh menyebabkan orang ni, penyakit ain boleh menyebabkan seseorang itu mati. Lepas tu ada hadis berdoa, ada hadis menyebut doa, a'udzu bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan perlindungan kepada Al-Hasanu dan juga Al-Husain, yang berkata, u'izukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah.
Nah, demikian juga bahawa perlindungan dengannya oleh Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ishaq alaihi mussalatu wassalam. Ya, daripada penyakit yang orang kata timbul daripada perasaan yang tidak baik, perasaan dengki, dendam, kesumat dalam hati orang ni, tuan-tuan semua. Bila kita terdedah kepada benda lagu ni, kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi urqika min, contohlah, bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dhika wa min kulli ainin wa hasidin Allahu yashfika. Makna tuan-tuan semua, banyak doa-doa yang menyebut sekiranya kita nak mahu perlindungan kepada Allah daripada kita ni ditimpa oleh musibah yang kita panggil penyakit ain dan sebagainya. Jadi tuan-tuan semua, ya, Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam pesan kepada anak-anaknya supaya jangan masuk melalui satu pintu saja sebagai satu peringatan. Mana kalau anak hang ni kena musibah, anak lain tak kena musibah. Kalau masuk ke sebab itu, semuanya akan kena musibah. Jadi kalau kita takut kena musibah, kita berdoalah. Nabi kita berdoa kepada Allah untuk Al-Hasanu, Al-Husainu, u'idhukuma bikalimatillahi at-tammati min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Bukan dengan cara mandi sungai di akhir bulan Safar. Benda cahaya ke bulan Safar ni, tuan-tuan dikasih semua, ya. Benda ni benda karut-marut, sebab lawanan dengan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan benda ni sudah pupus di Kelantan begitu lama, sehingga adalah satu orang ustaz mengajar, kata atas usaha ikhtiar kita mandi Safar. Masya-Allah, tuan-tuan semua, perkara karut-marut yang sudah mati, sudah tidak ada dalam masyarakat kita, cuba dihidupkan kembali. Kita tak boleh menghidupkan benda-benda khurafat, sebab sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyarata wala safara, wala safara, dan tidak boleh tidak ada apa-apa jangkitan, sama ada cahaya ke buruk ke, wala safara, dan juga cahaya ke bulan Safar. Bulan Safar ni bulan yang tidak mendatangkan musibah, tuan-tuan sekalian. Yang memaham kepada Safar itu bawa musibah adalah ada adat yang berlaku di zaman jahiliah dahulu, bukannya berlaku dalam Islam. Islam tidak percaya kepada bulan nikah bulan Safar menjadi mudarat kepada kehidupan kita. Tuan-tuan sekalian, saya berkahwin pada 13 hari bulan Safar. Saya berkahwin 13 hari bulan Safar. Pada hari Rabu malam Khamis. Orang kata kahwin bulan Safar ni hari Rabu. Rabu ni musim bala bulan Safar. Pelawak tuan-tuan. Saya kahwin 13 hari bulan Safar, hari Rabu malam Khamis. Alhamdulillah, saya dapat 6 orang zuriat. 4 daripadanya sudah sempurna hafaz Al-Quran, 2 lagi masih meniti. Makna tuan-tuan, orang kata bulan Safar ni bulan bencana. Saya kata pelawak. Dan saya sendiri alhamdulillah, saya kahwin di bulan Safar. Dan ada di kalangan isteri Nabi yang Nabi kita kahwin ni juga pada bulan Safar. Jadi nak suruh mandi Safar ni satu ajaran yang karut-marut, yang tidak ada dalam syariat Islam ini. Sebab itulah tuan-tuan, bahayanya bila orang tanya mana hujah saudara, dia kata hujah ni adalah puak-puak Wahabi. Bila tidak ada hujah tuan-tuan, nak sandar di mana, maka tuan-tuan sekalian, itulah ikut tubik mulut semua jadi. Agama dibina dengan hujah. Tak payah tuan-tuan nak mandi Safar, mandilah setiap pagi. Lebih-lebih lagi pada hari Jumaat, kita mandi pagi Jumaat, kita mendapat pahala. Sebab kita hari Jumaat ni tuan-tuan, hari sunat mandi, hari ni hari raya mingguan, dan kita boleh pergi ke masjid dalam keadaan kita ni bersih. Jadi tuan-tuan sekalian, tak payah nak mandi Safar dan sebagainya. Semakin hari semakin zahirlah akan karut-mengarut yang timbul daripada ucapan yang semakin hari semakin pelik. Benda-benda pelik yang tenggelam dalam perut bumi, yang ulama kita mengelak daripada menyebut benda pelik-pelik ni, semakin hari semakin timbul. Saya nak kata ke tuan-tuan, mereka ini tuan-tuan yang bawa benda-benda lagu ni akan pergi kepada tahap orang bawa anak pergi jumpa dengan dia, luduh hai liu dalam mulut, ambil berkat Tok Guru. Ia akan sampai ke tahap tu, dan telah berlaku dalam satu negeri di Malaysia. Sebab tu tuan-tuan, saya bukan nak menghasut sesiapa, tetapi
berfikirlah dengan waras dalam ilmu kita berguru. Jangan kita fanatik, jangan kita ta'assub. Allah Ta'ala bagi akal kepada kita untuk berfikir. Islam mengajar kepada kita semua berfikir. Islam agama fitrah, agama baik yang Allah Ta'ala sesuaikan untuk semua manusia. Islam telah menafikan tentang bahayanya bulan Safar. La adwa wala tiyarata wala safara. Safara itu adalah bulan Safar, ya. Jangan duk pelik sangat kat awak kerja ni. Jangan. Tuan-tuan, ada masalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun penyakit ain itu wujud, tuan-tuan, tetapi kita kena ingat kita berdoa. Nabi kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak seperti dalam doa Nabi kepada Al-Hasan dan Al-Husain. Nabi kita mohon perlindungan. Allahumma u'izukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Demikian juga doa Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ishaq alaihimussalatu wassalam. Baik tuan-tuan sekalian, Nabi Yaqub berpesan jangan masuk ke negeri Mesir melalui satu pintu. InsyaAllah kamu akan selamat, ya. Ini pesanan seorang ayah. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan semua, jangan naik kereta satu keluarga, isi penuh sebelah orang sekeluarga. Sebenarnya kalau kita boleh elak lah, ya. Agama kita kalau boleh elak lah tuan-tuan semua, kita elakkan. Agama mengajar kita elak. Tuan-tuan pernah dengar tragedi kan, sebelah keluarga mati, sebelah sekeluarga mati. Mati sekaligus berlaku aksiden kereta. Satu ketika mula di Gua Musang, sebelah sekeluarga mati. Bukan kata apa, kita beringat ni tuan-tuan lebih bagus daripada kita tidak beringat, ya. Wadkhulu min abwabim mutafarriqah, dan masuklah kamu daripada pintu yang pelbagai, yakni pintu A sah, pintu B sah. Begitulah supaya orang ramai tidak pandang kepada kamu. Dia strategi ni tuan-tuan, dia kena bijak. Seperti mana bijaknya umat Islam di China mengatur strategi untuk bawa masuk kitab ke negara China satu ketika dahulu. Saya pergi melawat satu tempat di negara China. Saya pergi ke tempat di negara China ni tuan-tuan sekalian, di mana bila saya pergi ke satu universiti, pergi Universiti Lanzhou. Lanzhou punya universiti ni, dia ada satu pusat tamadun Islam di Lanzhou. Cina panggil Lanzhou, kita panggil Lanzhou, ya. Ada satu tempat tamadun Islam di negara Cina. Bila saya pergi melawat di situ, saya tengok khazanah Islamnya banyak, buku-buku agamanya banyak. Sedangkan Cina negara komunis. Saya tanyalah kepada kawan-kawan yang bawa kita. Saya kata, bagaimana kamu menghimpunkan buku, menghimpunkan Al-Quran, menghimpunkan teks-teks kitab dalam bahasa Arab buat masuk ke negara Cina? Dia kata, kami telah agihkan buku ni kepada jemaah-jemaah haji yang pergi ke Mekah dan Madinah. Orang Cina mari Mekah, dia wis putih. Ni Sahih Bukhari jilid 1, hak ni jilid 2, ni jilid 3, jilid 4, tuan-tuan semua. Dia bagi kepada semua jemaah di negara Cina. Buat balik buku tu megos putih, orang tak larang. Akhirnya tuan-tuan bertambah-tambah buku agama di sebuah negara komunis. Nak ceritanya dia asingkan itu, maka bertambah-tambahlah buku dari sebuah negara komunis. Akhirnya tuan-tuan, saya tengok ada kitab Sahih Bukhari yang besar, kitab hadis yang besar itu sudah pun diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. Dan bila saya pergi ke satu bandar sebelah dia, Bandar Zining nama dia, di Bandar Zining ada satu kedai, kalau kita di Kelantan ni seperti perpustakaan, seperti kedai Jaafar Rawas, jual semua pelbagai pakaian Islam, dan termasuk buku-buku Islam yang bahasa Arab pun ada, yang terjemahan pun ada. Nak cerita, nak buat masuk stoko satu kontena ke negara Cina tidak boleh. Tapi umat Islam di China telah berusaha menggunakan kaedah pengasingan. Sebab itulah kita tuan-tuan semua, ya, kita pengasingan, strategi kita mesti kena bijak. Hak tu Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam berkata kepada anaknya, la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah.
masuklah kamu daripada pintu yang pelbagai. Masuk daripada pintu ni bagi-bagi supaya kamu tidak ditimpa oleh pandangan buruk daripada orang, dengki kepada kamu dan sebagainya. Ni tuan-tuan strategi yang kita wajib ada dalam kehidupan kita untuk mengatur sesuatu perkara. Ya, baik. Kita belajar daripada sejarahnya begitu tuan-tuan semua dah. Dan kalau tuan-tuan ada duit sikit ya, dalam kos 45,000, boleh pergi tengok kehebatan umat Islam di negara China. Saya pergi ke China 4 kali nak ziarah, dan saya paling lama pergi ke Xining, lebih kurang 10 hari. Xining, Lanzhou, Lanju dan sebagainya, pergi tengok kehebatan umat Islam di sana ya. Tuan-tuan bayangkan sembahyang Jumaat 50,000 orang. Saya Jumaat di negara China 50,000 orang. Mereka pergi ke masjid hari Jumaat bermula daripada jam 11 pagi. 11 pagi dia pergi dah sembahyang Jumaat. Kita 1:10 minit pun kita pergi tuan-tuan. Ini kehebatan saudara kita umat Islam di negara China. Usaha mereka begitu hebat. Mereka telah membina kelas pengajian Al-Quran daripada tak kenal alif bata sampai kepada boleh ngaji Quran berlagu. Benda ni tuan-tuan di Kelantan kita pun tak ada. Satu madrasah yang mereka bina di pikak masjid saja. Pikak masjid dia bina bangunan di sekeliling dia. Orang ngaji Quran start daripada alif bata, tak pandai, sampai kepada ngaji berlagu. Satu tempat. Masya Allah. Di Kelantan kita pun tak ada tuan-tuan semua. Tapi mereka sudah ke depan berbanding dengan kita. Dan dia belajar bahasa Arab. Tok email mereka boleh bercakap Arab. Lebih hebat daripada tok email kita yang ada di Kelantan. Saya tengok Masya Allah tuan-tuan. Orang minoriti ni mereka lebih hebat daripada orang yang majoriti. Dan macam kita lah, Bangla mari di Kelantan kerja begitu rajin, tapi pemuda-pemuda kita kerja pukul 9 baru masuk Wandala Seputih, gaji nak 200 ya. Itulah yang berlaku pada masyarakat kita. Baik. Wadkhulu min abwabim mutafarriqah wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Dan dia kata, dan aku dengan nasihat ini tidak dapat menyelamatkan kamu dari sesuatu takdir yang telah pun ditentukan oleh Allah. Ini hanya ikhtiar sahaja. Ikhtiar masuk ke pintu yang pelbagai supaya kamu selamat. Tetapi jika Allah Ta'ala takdirkan kamu akan ditimpa oleh musibah, maka aku tak boleh berkata apa-apa, sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kaya lagi Maha Berkuasa. Bukan kerja kita tuan-tuan, itu kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah. Sebab itulah ada kata-kata ulama, dia kata apa? La yughni hadarum min qadarin. Maksudnya kita beringatlah lagu mana pun, dia Tuhan tulis lagu tu pasti akan berlaku. Usaha Nabi Allah Yaqub nak selamatkan anak-anak dia siapa di negara Mesir, jangan masuk ke satu pintu, pergi pintu A, pintu B, pintu C. Tapi Nabi Yaqub gantung juga. Dia kata apa? Kalaulah ditakdirkan Allah Ta'ala berlaku juga musibah, maka pasti ianya akan berlaku. Pasti ianya akan berlaku. Kita ni beringat lagu mana pun tuan-tuan semua dah. Segala takdir Allah, segala ketentuan Allah pasti akan berlaku. Letak dalam minda tuan-tuan, la yughni hadharun min qadar. Maknanya perancangan kita tidak boleh menyelamatkan kita daripada takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saudara sinilah, Allah Ta'ala ni tuan-tuan, bila dia nak sesuatu perkara, tidak ada siapa boleh lawan, tidak ada siapa boleh sekat. Kalaulah Allah Ta'ala nak sesuatu perkara, apa saja benda Tuhan nak, pasti akan terjadi ya. Tapi kita diperintah mengambil asbab, mengambil ikhtiar. Wa khudhu hidrakum. Kita ambil dah tuan-tuan amaran kita, peringatan kita. Tahu dah COVID tu ada, ambillah vaksin. Vaksin satu usaha, satu ikhtiar. Boleh tuan-tuan. Memang rezeki Tuhan sudah tulis, tapi kita kena bekerja. Rezeki Allah Ta'ala dah tulis, tapi kita kena bekerjalah bagaimana nak menyelamatkan diri kita. Bagaimana nak menyelamatkan diri kita daripada sesuatu perkara. Bagaimana nak membolehkan kita menikmati sesuatu perkara. Kita kena bekerja. Jadi kita kena usahakan. Tapi perancangan Allah Ta'ala itu, kata Nabi Yaqub dah, wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Aku tak boleh tolak, aku tak boleh selamatkan, cuma usaha sahaja dia ada. Dia Tuhan tulis pasti akan berlaku. Benda Tuhan tak tulis,
Masya akidah kita ajar kita, Masya Allahu kana, benda Tuhan nak pasti berlaku. Wa ma lam yasha lam yakun, benda hak Tuhan tak si tidak akan berlaku. Apa saja benda hak Tuhan tak si tidak akan jadi. Apa saja benda hak Tuhan nak akan jadi. Semua benda Tuhan nak pasti akan terjadi. Semua benda Tuhan tak si pasti tidak akan terjadi. Begitulah tuan-tuan semua ya. Tu kita kena pegang. Saya buat satu contoh lah untuk motivasi ke tuan-tuan sekalian. Fir'aun telah berancang untuk membunuh mana-mana bayi lelaki yang lahir pada tahun itu. Tahun ni kalau beranak anak jantan, aku bunuh. Anak tina aku tidak bunuh. Nabi Allah Musa alaihi salam diputerakan, dilahirkan pada tahun bunuh anak laki-laki. Dilahirkan tahun bunuh anak laki-laki. Apa jadi tuan-tuan? Akhirnya perahu yang ambil Nabi Musa, perahu yang pera Nabi Musa, perahu yang besarkan Nabi Musa. Walaupun perahu nak bunuh, tapi isteri dia bernama Asiyah binti Muzahim tidak izinkan supaya, tidak izin perahu nak bunuh. Akhirnya dia pera, dia riba. Budak hak dia pera, dia riba, itulah yang menjatuhkan kerajaan dia. Maknanya kita beringat dah, bila-bila beringat betul-betul semua, qadar Allah Ta'ala pasti akan berlaku. Sebab tu kita orang Islam, kita kena beriman kepada qada dan juga qadar. La yughni hadarun min qadarin. Amo pergi benar dengan kata-kata ulama ni. Ayat Quran kata wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Amo pergi syarah ulama kata la yughni hadarun min qadar. Kita beringat lagu mana pun tuan-tuan semua, ketentuan Allah pasti akan berlaku. Kita pun letak kepala kita, berencana satu perkara yang terjadi satu perkara. Hidup kita ni, orang kata ta'tir riyahu bima la tashtahihi sufun. Kadang-kadang tuan-tuan, angin mari tak serupa dengan hak perahu layan. Nah, kita rancang lagu ni tapi Tuhan hantar lagu ni. Baik tuan-tuan semuanya, panjang pula bab tu nak suruh tuan-tuan ingat bahawa kita merencana satu perkara, dia berlaku satu perkara, tapi kita melihat kepada yang baik. Allah melihat kepada mana yang lebih baik. Aslah arti lebih baik. Ini lebih baik bagi kamu daripada kamu ambil hal ni. Wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Jadi Nabi Yaqub kata, aku tak boleh selamatkan kamu, tapi dia suruh ambil ikhtiar, khudhu hidrakum. Mengambil sebab itu apa ni sebenarnya tidak memberi kesan kecuali dengan izin Allah. Misalnya kita royak wak kawal lagu ni, sebenarnya tidak beri kesan pun kecuali dengan izin Allah. Maknanya asbab dia usaha boleh. Ya sebenarnya Allah sudah tentukan muni gini. Kita hidup kita ni bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan boleh menolak bala. Kita ni suratan takdir Allah. Sudah pun Allah tulis di Lauh Mahfuz. Kata ulama 50,000 tahun sebelum Tuhan buat langit, Tuhan buat bumi. Adakah sesiapa yang boleh merubah akan tulisan Allah di Lauh Mahfuz? Sudah pasti tiada. Yang boleh ubahnya kuasa doa. Katakanlah Tuhan tulis Saibun akan hidup sampai umur 60 tahun. InsyaAllah tuan-tuan sekalian ya, hidup sampai umur 60 tahun. Ada satu orang sahabat dia jumpa Amar, dia kata, Syekh, entah menjaga molek kesihatan entah. Kata pasal apa? Entah belajar lama sikit, entah ngajar apa orang mudah faham, sepatah dua. Kalau entah umur pendek sebab sakit, rugilah masa entah. Jaga kesihatan dengan baik, boleh hidup panjang, banyak lagi manfaat untuk umat manusia. Baik tuan-tuan semua ya. Jadi kita usaha sahaja. Kita usaha, akhirnya tuan-tuan, apa ni hak Tuhan nak itulah yang akan berlaku. Manusia tidak memiliki apa-apa kuasa walaupun dia tu wali naubah. Ada seistilah yang digunakan oleh seorang, dia kata an-naubah, ahli an-naubah. Katakanlah berlaku aksiden kereta di kawasan lemah, maka ahli naubah duduk situ tak suka kepada orang situ, maka berlakulah aksiden. Dia meletakkan kuasa berlaku kepada wali penjaga kawasan an-naubah. Amo tengok tuan-tuan semua, semakin hari semakin penat. Mengambil kuasa Allah diletakkan pada manusia. Tuan-tuan semua tak? Dia berkata dia bukan ahli tasawuf lagi tu. Ahli gapo pun tuan-tuan semua. Kalau benda tu berlaku tidak mengikuti spek syariat, maka tuan-tuan semua dia tidak benar.
ia tidak benar. Apa-apa pun kuasa Allah adalah mutlak. Allah tak wakilkan kepada sesiapa pun untuk melaksanakan kuasanya. Ia berkata kalau berlaku benda tak malik sekawasan itu, ahli naubah tidak setuju. Hamba baca karya-karya tasawuf. Hamba minat juga kitab tasawuf, tapi tasawuf pelik-pelik hamba tak minat. Meminat kalau baca kitab Ibn Ghazali, baca kitab Ihya Ulumuddin, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Minhajul Qasidi. Kita baca kitab-kitab soal masalah hati, soal tu, soalan ni tak. Tapi yang tak minat dengan pemahaman tasawuf yang melampau, memuja para wali yang melampau, kita tak minat. Kita minat tengok benda yang bersesuaian dengan aspek-aspek yang tertentu. Banyak cerita-cerita yang disebutkan tapi bukanlah melibatkan soal akidah. Kata dalam kitab Uyunul Akhbar. Uyunul Akhbar menyebut cerita tentang seorang ulama yang berjuang mempertahankan isu adakah Quran itu makhluk ataupun tidak. Dijatuhkan hukuman pancung oleh khalifah. Bila dia dipancung, maka kepala dia yang kena pancung tu masih lagi membaca Al-Quran. Buat beberapa detik dengar suara keluar dari mulut dia membaca Al-Quran. Itu cerita yang disebutkan oleh para alim ulama. Tapi itu cerita berlaku untuk peribadi dia, bukannya cerita ini tu hewaki kepada ahli naubah ni tak suka, maka berlakulah benda tak molek. Kalau ada benda molek kawasan ni, cik ni ahli naubah ni suka. Tuan-tuan semua, itu kuasa Allah, bukan kuasa manusia. Sealim mana wali dia bukannya adalah Tuhan. Penak tuan-tuan semua, semakin hari semakin penak para ustaz kena membetulkan apa yang mereka bawa. Campur pula dengan tukar-tukar viral dia tu tuan-tuan semua, dengan tim yang agak baiklah tim dia, alhamdulillah, tapi mengharu birukan suasana. Itulah yang tidak bagus. Baik. Allah Ta'ala ni tuan-tuan semua, hak dia belaka milik dah. Wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Inil hukmu illa lillah. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Ya. Kata Nabi, dan aku dengan nasihatku ini tidak dapat menyelamatkan kamu dari sesuatu takdir yang telah pun ditentukan Allah. Kuasa menetapkan sesuatu sebab dan musabbat itu hanya tertentu bagi Allah. Kepadanya aku berserah. Inil hukmu illa lillahi alaihi tawakkaltu. Kepadanya aku berserah. Wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Dan kepadanya lah hendaknya berserah orang-orang yang mahu berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kawan-kawan yang dikasihi semua, itulah dia kata Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Kita berserahlah kepada Allah. Ketentuan adalah milik Allah. Jadi apa kerja kita selaku hamba? Alaihi tawakkaltu. Aku berserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Dan kepada Allah lah berserahnya oleh sekalian orang-orang yang berserah al-mutawakkilun. Baik. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allah min syai' illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha wa innahu ladhu ilmin lima 'allamnahu walakin aktharan nasi la ya'lamu. Tak kala mereka masuk menurut arah yang diperintahkan oleh bapa mereka, tidaklah perintahnya itu dapat menyelamatkan mereka dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah sedikit pun. Tetapi yang demikian itu hanyalah melahirkan hajat yang terpendam dalam hati Nabi Yaqub. Dan sesungguhnya ia orang yang berilmu kerana kami telah mengajarkannya dengan perantaraan wahyu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui akan rahsia takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bila anak-anak Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam sudah masuk ke negeri Mesir, yang Mesir pada masa itu ada 4 pintu masuk. Puak-puak ni pun masuklah berpecah-pecah daripada 4 pintu tu. Katalah pintu A, pintu B, pintu C, pintu D katalah. Yakni mengikut pesanan Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Pesanannya apa dia? Min abwabim mutafarriqah. Jadi tuan-tuan semua, satu perancangan untuk menyelamatkan mereka daripada mereka ditimpa oleh musibah dengan berpecah-pecah tadi tak. Jadi tuan-tuan semua, maka masuklah mereka dalam negeri Mesir dengan keadaan selamat.
Baik tuan-tuan semua ya. Allah kata walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allah min syai' illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Mereka pun masuklah tuan-tuan semua. Bila masuk, siapa duduk dalam tertunailah hajat Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnah. Nabi Yaqub itu mempunyai ilmu dengan cara yang kami ajarkan kepada mereka. Allah Ta'ala ajarkan ilmu kepada Nabi Allah Yaqub melalui wahyu daripada Allah. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui akan rahsia takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yaqub Tuhan bagi ilmu kepada dia dah, supaya ambil peringatan. Oyak kana anakmu wahai Yaqub, ambillah peringatan. Dah. Ni cara Tuhan mengajar kepada Nabi Allah Yaqub untuk keselamatan anak-anak dia. Masuk ke pintu yang berbeza. Nabi Yaqub diperintahkan dan diberi wahyu oleh Allah. Dia perintah pula kepada anak dia supaya masuk ke negeri Mesir melalui pintu yang berbeza-beza, usaha ikhtiar. Tetapi benda macam ni tuan-tuan semua tidak diketahui oleh kebanyakan daripada manusia ya. Mereka tidak mengetahui bahawa Nabi Yaqub itu bersifat dengan sifat ada ilmu. Fa innahum la ya'lamuna kaifa arsyadallahu awliya'ah. Orang kafir, orang munafik tidak tahu bagaimana cara Allah Ta'ala menyuluh para walinya dengan ilmu-ilmu, dengan orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni, ilmu-ilmu di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala bimbing para wali dia, para awliya dia di dunia sampai ke akhirat. Tuan-tuan semua, hidup mereka dengan selamat dan juga aman dan juga damai. Baik. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akhahu. Jadi tuan-tuan sekalian, lepas mereka masuk ke negeri Mesir, berlakulah pula episod berikutnya, iaitu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bertemu dengan saudaranya yang bernama Bunyamin tadi. Ni detik pertemuan. Sudah mula detik pertemuan di antara Yusuf dengan Bunyamin. Dia apa-apa pun tuan-tuan, kita nak royak di sini bahawa adik-beradik dia terasa. Walaupun kita putuskan hubungan, kita buat guana-guana pun tuan-tuan semua, dia darah daging ni kita akan terasa. Waris-waris kita ni tuan-tuan, kita akan terasa. Saya nak tutup cerita ni ke tuan-tuan, cerita masyarakat dia. Dia terasa mereka ni waris-waris. Saya ni cerita betul. Ni cerita sekitar tahun akhir 1990-an dah. Cerita betul. Hamba ni tuan-tuan, orang kampung Bukit Lak Kota Jeli. Jeli. Ada satu orang kampung hamba ni, nama dia orang panggil Pok Sen. Pok Sen ni tuan-tuan, zaman muda dia merantau pergi ke negeri Kedah. Buat padi di Kedah. Dia pergi Kuala Lumpur dulu, pergi Kuala Lumpur, pergi Kedah ni, merantau masuk ke Lumpur tu pergi ke Kedah. Bila dia pergi Kedah tuan-tuan, semua dia kahwin dengan orang Kedah. Dia kahwin dengan orang Kedah. Dan bila dia kahwin dekat, dia bini dia mengandung ni, dia kata ke bini dia, dia kata aku nak balik Kelantan lah. Aku nak balik Kelantan, lama dah aku merantau. Jadi mu ni boleh pilih dua. Kalau sekiranya mu nak ikut aku ke Kelantan, alhamdulillah, kita teruskan di sana. Kalaulah kamu tak balik Kelantan, kita dua berpisah dengan cara baik, supaya kamu ni tak jadi orang perempuan gantung tidak bertali. Hak Tina ambil keputusan nak duduk di Kedah. Ni cerita tahun 40-an 50-an lah tuan-tuan semuanya. Tapi cerita ni cerita anak dia. Baik, 2 minit cerita. Lepas tu tuan-tuan semua bercerailah mereka. 56 tahun kemudian, anak dia ni satu hari tuan-tuan semua, dia mencari ayah, jejak bapa ya. Dia jejak bapa, masuk TV3 pun tak jumpa ayah dia. Nak jumpa guana di kampung Bukit Lak Kota masa tu, TV3 ni tuan-tuan bukannya masuk molek. Moga tak nampak duk Jeli ni. Tahun akhir 90-an. Maka tuan-tuan semua, apa yang terjadi? Nak cerita ke tuan-tuan, satu hari orang mari beli diri di kampung saya. Saya balik cuti belajar, saya ada di situ. Amo tanya dia, saudara mari daripada mana? Daripada Kedah. Dia kata ada satu orang saya di Jeli ni, dia kata nama dia Hasan. Dia dulu pergi duduk Kedah, patut nikah. Saya kata
Saya pernah dengar cerita Pok Seh pergi duduk Kedah ni. Ambo nak tanya, Pok Seh ni gapo tanda dia? Maka dia royak Pok Seh ni, dia kata bukan nak ngupak, tapi tanda dia ada tanda itai di telinga. Telinga dia ni itai separuh, sebelah ni dia itai. Telinga Pok Seh. Ambo kata orang tu ada sini. Di kampung ni ada nama Pok Seh. Baik. Kalau saudara nak jumpa, ni bukan anak dia lagi, ni saya anak dia. Saudara nak jumpa, kita boleh pergi jumpa. Bila pergi jumpa titih baris tuan-tuan, betul lah. Kita janji buat pertemuan pada hari Jumaat. Lepas maya Jumaat, kita pergi jumpa di rumah Pak Mung. Nama orang tua seorang tu Pak Mung. Pergi jumpa makan nasi situ. Maka anak daripada Kedah ni marilah tuan-tuan. Mari daripada Kedah semaya Jumaat di Masjid Bukit Lak Kota. Pok Seh pun ada, anak dia pun ada. Mereka tidak kenal. Sebab pertemuan akan berlangsung lepas maya Jumaat di rumah Pak Mung. Tapi orang kata anak beranak. Anak dengan ayah. Sudah Jumaat toh macam mana tuan-tuan, dia peluk dua tu. Tanpa kita atur, tanpa kita royak ni Pok Seh, ni awak Kedah. Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Dia pergi peluk dua tu. Amat tanya, mana saudara boleh peluk tempat tak sampai lagi? Kita serah dia ayah kita. Pok Seh kata dia serah hak ni adalah anak dia. Makna tuan-tuan, pertemuan darah daging ni tuan-tuan, dia ada roh dia. Ada satu perasaan. Sebab tu orang tua kata, air dicincang tidak akan putus. Kalau macam mana kita balah pun, dia adik kita, dia saudara kita. Jadi kita tuan-tuan sekalian, kita kena ambil pelajaran, iktibar daripada sejarah Nabi Allah Yaqub, Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam ini. Begitulah kisah masyarakat membenarkan akan cerita pertemuan darah daging sendiri. InsyaAllah esok kita tengok episod Nabi Yusuf bertemu dengan Bunyamin, apa disebut oleh Al-Quran, dan cerita ni kita buat iktibar kepada kehidupan kita insyaAllah. Hari Jumaat ni tuan-tuan, perbanyakkanlah berdoa kepada Allah, banyakkan selawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran supaya kita diberkati hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi hari ini kita baca surah Al-Kahfi insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.